اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketemu lagi dalam pembacaan hadis Riyadhus Shalihin bab sabar di muka surat 48, hadis ke-26, baris yang ketiga itu wasabudiyah, baris yang kedua sebelum baris yang terakhir. Wasabru dia'un, sabar itu sebagai satu sinar. Itu saya kata, sabarnya ada berapa? Sabar ni ada 3. Sebelum kita pergi bahagian sabar, nak tahu takrif sabar. Qala Ibnu Athaillah yang sekali Al-Iskandari rahimahullah, as-sabru huwa wukuf ma'al bala' juz' al-adab. Kita satu daripada takrif sabar yang diberikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, salah ulama dalam tasawuf. Dia kata apa? Sabar apa? As-sabru huwa al-wukuf ma'al bala'. Sabar itu adalah kita ini al-wukuf ma'al bala'. Maksudnya kita juz' al-adab. Maksudnya kita ni ketika ditimpa bala, kita masih lagi beradab. Maksudnya apa? Ya'ni ayyabqa multaziman al-adab ma'allah azza wa jalla alladhi ibtalahu wa anzala 'alaihi al-masa'ib wa afqarahu ba'dahina. Maksudnya apa? Yakni ayyabqa, yakni dia kekal beradab kepada Allah walaupun Allah uji dia dengan bala dan musibah selepas dia seorang yang kaya. Kan setengah orang, dia beriman tak beriman, solat dan sebagainya apa semua. Tiba-tiba kena satu bala, kena ujian. Bila kena ujian, orang yang tak kuat dia akan kata apa? Ya Allah, aku ni solat cukup, solat jemaah lagi, puasa pun dah mesti kami. Tapi kenapa kau masih berikan bala kepada aku? Itu bukan sabar orang tu. Dia bila dah start solat akan macam tu. Gambaran pula dia tengok orang-orang yang lakukan maksiat ni, tengok kaya je. Orang yang makan sekolah ni kaya je, tak kena apa-apa ujian tu. Bila dia start fikir macam tu, maka waktu dia tidak memenuhi sabar. Sabar dia wukuf ma'al bala' dia tidak ada. Ketika mana dia ditimpa musibah, dia kekal beradab. Maksud beradab tu apa? Berhusnuzan kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Itu anak ini bani abdi. Allah kata apa? Allah ni seperti mana sakaan makhluk dia kepada dia. Kalau kita sering diperbanda, kita pun sangka Allah ni tak sayang aku ke? Sangka macam tu habis. Tapi kalau orang yang dia sangat bersangka baik, dia dah berusaha berpuluh tahun, dah laksanakan kewajipan, tapi Allah bagi rezeki tak kat tu dia, tak kaya-kaya, cukup standar. Waktu tu dia tak boleh dah nak kata kenapa lah tak kaya, sedangkan beramal bersih semacam tak boleh. Dia kena sabar. Sabar dan hukum ma'al bala' mesti ada. Kena kekal beradab kepada Allah. Kemudian sabar terbahagi kepada 3. Yang pertama sabru ala ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah.
kita ada tugas sabar dengan kita solat di waktu, sabar dengan siang yang puasa Ramadan, sabar dengan apa yang Allah wajibkan kepada dia. Au nazalat 'alaika al-amrad au taqassara 'alaika al-humum la yanbaghi 'alaika an tuqta'. Maksudnya walaupun kamu ditimpa penyakit, ditimpa sakit apa-apa, la yanbaghi 'alaika an tuqta'. Tidak patut kamu meninggalkan perbuatan taat yang wajib. Sabar ni salah satu dia, bila dia ditimpa musibah pun dia kekal melaksanakan perkara yang taat. Contoh solat dua waktu. Kita contoh orang tua sekarang kan kena operasi hernia ke, operasi buang tu buang ni, operasi usus dan sebagainya. Bila kena benda tu, dia kekal taat. Kekal taat macam mana? Dia tak kena solat. Tambahan pula dia jadi mengaji, dia tahu solat dalam keadaan duduk macam mana, solat dalam keadaan tidak mampu macam mana. Dia kekal taat, dia tak buat. Itu sabar yang utama. Semua anak Tuhan dia. Yang kedua, as-sabru amma haramallah. Sabar dalam perkara yang diharapkan oleh Allah ke atasnya. Wa hadhihi asyadda min al-ula, dan perkara ini lebih dituntut daripada yang pertama. Dan apa dalam nafsu kita ni sentiasa jubilat malam ni dalam maksiat. Kerana nafsu kita yang kita ada setiap manusia ni, nafsu ni sentiasa menghadap kepada perbuatan maksiat. Maka barang siapa yang bersabar atas ajakan nafsunya, maka di situ sudah diambil 3 pahala. Itu. Dan perkara ini lebih dituntut daripada melakukan perkara-perkara yang sunat. Macam saya kata itu, bagaimana yang lebih utama, melakukan maksiat atau melakukan amal sunat? Yang lebih utama adalah meninggalkan maksiat daripada kita melakukan atau 1000 amalan sunat sekalipun. Lebih utama kita meninggalkan satu maksiat daripada meninggalkan amalan-amalan sunat yang lain. Tidak melakukan amalan sunat lain. Bahawa gunakan nafsu salis min anwa' isar, dan ada di situ bahagian yang ketiga daripada bahagian-bahagian sabar. Wa huwa sabru 'ala al-bala'i wal masa'ib idza nazala bika mari. Maksudnya sabar yang ketiga adalah yang pertama sabar dalam perkara taat, yang kedua sabar melakukan perkara yang haram, yang ketiga sabar dalam menghadapi bala dan musibah. Itu tiga kategori ibadah. Fasabruhu habsun nafsi wa qahduha 'ala al-nafs. Salah satu takrif sabar ini satu penjara. Sabar ini adalah satu penjara nafsu yang membenci akan perkara yang lazat. Sabar satu perkara penjara dalam hawa nafsu yang membenci perkara yang lazat. Contohnya apa? Macam saya kata, contohnya kita ni terjaga dalam pukul 3.30 pagi. Waktu tu pilihan, nak tidur ke nak sambung ambil duduk, nak bangkit mandi ambil duduk dalam keadaan cuaca sejuk atau malam-malam hujan sama. Hujan sama ni tak tidur. Terjaga pukul 3 pagi, pukul 3.30 hujan. Hujan waktu tu ke? Waktu nafsu kita yang ilu ala asya'il lazis. Hati kita ni cenderung pada perkara yang lazat. Perkara yang lazat apa kan? Sambung tidur. Jadi sabar itu, sabar ni al-habsun nafsu, penjara kepada nafsu. Maka waktu tu as-sabru 'ala ta'ah, dia bangkit, dia melawan nafsu lazat tidurnya, dia pergi ambil wuduk dalam keadaan sejuk dia gunakan tahajud. Waktu tu dia sudah dalam kategori orang yang sabar. Itu bukan sesuatu yang mudah. Termasuk saya sekalipun selalunya dewas. Bangkit-bangkit hujan dua balik tak jadi. Siapa yang dapat istiqamah benda ni, dia minas sabili, orang yang sabar. Orang yang sabar ni orang yang istiqamah dan sabar. Datanglah apa-apa bala sekalipun tak dia apa. Dua sifat orang kata, dua sifat awliya, dua sifat wali-wali. Istiqamah, satu sabar. Tak turun. Ini orang ni sifatul awliya, sifat-sifat wali. Itu antara. Kemudian Sohuriyah Sohuri satu sinar. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Dan Quran ini
Al-Quran itu sebagai bukti untukmu atau atasmu. Maksudnya bukti untukmu itu jangan bukti untukmu ni macam orang yang selalu baca Quran dan mengamalkannya, maka dia jadi bukti kepada dia di akhirat kelak. Al-Quran kata diri seorang yang baca dan mengamalkan segala keseluruhan dan meninggalkan segala larangan. Dia jadi bukti untuk kita. Bukti untukmu atau atasmu. Maksud atasmu kat sini maksudnya jadi bukti untuk kesalahan kamu. Kesalahan kamu satu baca Quran tidak ikut tajuk yang betul sehingga mengubah makna, dan tiada usaha untuk belajar untuk mengubah bacaan Quran. Itu satu lagi dah pandai baca tidak baca, tapi tak fahamkan Quran, tak fahamkan cara dia mengamalkan perkara-perkara yang dilarang dalam Al-Quran. Itu jadi bukti atas kita juga, bukti atas untuk kesalahan kita bagi Alhamdulillah. Wa kullin nasi yaqta'u nafsahu fa muqimuha aw mubiquha. Maksudnya ni kullin nasi yaqta'u maknanya mukmin. Kullin nasi mukminuhu wa kafiruhu. Kita ni kata setiap manusia sama ada orang kafir atau orang mukmin ni dia yang ni apa? Al-yaqtuni wal khuruj bil kasbi wal sa'i awal nahar. Maksudnya manusia ni, orang kafir, orang mukmin, pada waktu pagi tadi dia pergi keluar untuk menjual dirinya. Menjual dirinya maksud kat sini apa? Dia mencari rezeki. Mencari rezeki untuk diri dia. Tapi perumpamaan dia kat sini maksudnya orang mukmin apabila dia keluar untuk pagi-pagi dia kata apa? Minan nasi man yabi'u nafsahu lillahi bil amali shalih wa misdahu hadza ma jaa fi kitabillah al-Quran. Maksudnya kan ni, orang-orang mukmin ni, kalau orang mukmin pada pagi-pagi dia keluar, maksudnya ketika mana dia hidup setiap hari, dia bangun pagi Allah masih kurniakan dia nyawa, dia keluar. Hakikatnya dia menjual diri dia. Apa maksud menjual diri dia? Dia jual diri dia kepada Allah dengan amal soleh. Babak nafsu. Dia jual amal soleh ni maksudnya satu pelaburan tu dia. Contoh apa bagi Allah sebutnya kami yang pergi solat subuh. Waktu tu Tuhan dah mula menjual diri tuan-tuan kepada Allah. Pergi solat subuh tu satu pelaburan untuk tuan dan tuan kisah akhirat kelak. Itu. Fabah ibu nafsu, dia menjual diri dia, memelihara diri daripada siksaan Allah, maksudnya batukan Tuhan. Dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Maksud sini adalah orang kafir dan orang yang melakukan maksiat dan tidak bertaubat. Dia pun menjual ke diri dia, tapi menjual diri mereka kepada kemurkaan Allah. Fa'uha au mubiquha. Tidak ingin akan kepada Allah. Jadi kita kena buat keputusan setiap hari. Bangun tu celik, Allah masih kurniakan kelemahan. Sebab tu kita start jual diri kita. Jual diri kita untuk amalan soleh ke, ataupun jual diri kita untuk terus melakukan maksiat. Pilih. Kita adalah, pada kita ni adalah satu orang kata pelawak. Hadis yang seterusnya, pengajaran hadis, baca pengajaran hadis. Hadis ini dapat diketahui betapa tingginya kelebihan darajat dan himmah mengerjakan amal kebersihan, menunaikan sembahyang, memberi sedekah, bersabar, membaca Quran dan memandangkan ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Kalimatan khafifatan, kalimah yang ringan di mulut, azimatan tapi lebih besar. Tadinya subhanallah dan alhamdulillah. Yang kedua, tiap-tiap perbuatan manusia itu masing-masingnya memperolehi balasan daripada Allah mengikut apa yang dikerjakan. Fa'uha au mubiquha. Yang ketiga, di dalam perjuangan kehidupan
manusia biasanya berhadapan dengan keuntungan dan kerugian atau kemuliaan kesegaran. Ketika berhadapan dengan kerugian atau kecelakaan yang merupakan dugaan bagi manusia, ketika itu hendaklah diterima dan dihadapi dengan penuh kesabaran. As-sabru 'ala al-ta'am wa as-sabru 'ala al-bala'i wal masa'ib. Sabar terhadap bala dan musibah. Kerana manusia telah dijanjikan bahawa Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Hadis yang 27 وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سألوه فأعطاه حتى نفد ما عنده فقال له حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد أعطاه خيرا وأوسع من الصابرين. Daripada Abu Sa'id, yakni Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya ada beberapa orang sahabat yang berbangsa Ansar telah sa'alu Rasulullah SAW fa'atahu. Sa'alu kat sini maksudnya ay talabu minhu malan wa ata', meminta kepada Nabi sedekah mal, harta kepada Rasulullah SAW. Fa'atahu, maka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat sini apa? Rasul ay akibat su'alihim walam yatawallamma habila alaihi min makarim akhlaq wassalam. Selepas mereka ni meminta-minta kepada Nabi beri pada mereka itu menunjukkan daripada besarnya akhlak Nabi. Summa sa'aluhu fa'atahu, kemudian mereka meminta lagi. Summa sa'aluhu fa'atahu minhu su'al, berulang-ulang kali minta, maka setiap kali minta tu Nabi bagi. Fa'atahu, kemudian mereka minta lagi dan diberi juga oleh Rasulullah SAW hatta nafida ma'ilahu. Maksud hatta nafida ma'ilahu ni kalau ayat nak kata wal makna anahu al-hab bil infaq jami' ma'ilahu. Maksud Rasulullah habislah bagi segala apa yang ada kat Rasulullah, habislah bagi pada para sahabat yang datang minta, sehingga habis apa yang ada pada Rasulullah. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, kemudian Rasulullah bersabda kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka setelah bagi segala harta. Untuk Rasulullah kata apa? Apa juga kebaikan yang ada di sisiku tidak akan tu sembunyikan daripada kamu. Maksudnya apa yang ada pada Rasulullah tidak sembunyi. Baik yang ini di khairin falan adkharahu ankum. Dan Allah tadi wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang hendak menjauhkan diri dari dijauhkan Allah, barang siapa hendak kaya, dikayakan Allah. Dan barang siapa yang sabar menghadapi permintaannya, diberi kesabaran oleh Allah. Maksud kat sini dia kata apa? Wa man yasta'fif itu maksudnya ay man talaba al-ifah an su'al nas wal istishraf ila ma fi aydihi. Maksud yasta'fif kat situ adalah siapa yang menahan diri. Ayat yasta'fif, yang orang yang sakit, siapa yang menahan diri an su'al nas, daripada meminta-minta. Kata itu wal istishraf ila ma fi aydihim, dia tahan diri daripada meminta-minta, lalu dia bersyukur dengan apa yang ada di tangan.
Rasulullah kata, barang siapa yang menahan diri daripada kita, Allah akan mengkayakan. Tapi kalau terjemahan sini boleh, barang siapa yang tidak menjauhkan diri dari kekejian. Tapi kalau maksud dalam kitab Arab tersebut, maksud yang stafif itu menahan diri daripada meminta-minta. Wa istishraf ala ma fi aydihim, dan dia berasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Bukan tak boleh minta-minta kan. Dia yang maksud tak boleh minta-minta ni, meminta lebih daripada apa yang dia perlukan. Minta tak salah. Kita memang orang kata terdesak, daripada kita mencuri dan sebagainya, kita kenal kawan-kawan kita yang baik, kita minta. Tapi minta sekadar yang cukup sahaja. Lebih daripada itu, ni kata Al-Syekhul Dosa kata, wamai yasra, barang siapa yang ifrahkan soalan, menahan diri daripada meminta kepada manusia, buat istishraf ala nafi'i, dan cukup artinya dia sabar dengan apa yang ada pada dirinya. Sabar dengan apa yang ada pada dirinya. Cukuplah pakai ini, dah boleh dah. Cukuplah ni sekarang ni, dah boleh dah. Tak perlu nak mewah-mewah. Dia kata apa? Yughniillah, Allah akan kayakan dia. Kayakan dia dengan rezeki-rezeki yang lain. Rezeki anak yang baik, walaupun tak ada harta yang kaya banyak, Allah ganti dengan rezeki anak yang baik, anak yang bercakap. Semua rezeki dia banyak, kaya dan sebagainya. Tapi dapat anak yang cuba tak ada macam cakap pula. Masing-masing. Kod mana sekalipun kita ni tambah Allah yang beriman, kod mana yang mana pun sama je. Orang tu lebih situ, dia buang kat sini. Orang tu lebih sini, dia buang kat tu. Itu saja. Lain kalau orang tu dia usaha lebih, boleh cerita pula. Dan barang siapa yang hendak kerja, wa man yusallillahu wa man yatasabbaru yusabbirullah, dikayakan Allah, dan barang siapa yang bersabar menghadapi penderitaan, Allah diberikan kesabaran oleh Allah. Dan tiada pernah seorang itu diberi kurniaan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dia maksudnya kata tu, tiadalah satu pun kurniaan yang lebih baik daripada dunia ini melainkan daripada sifat sabar yang Allah kurniakan. Sebab tu kata sifat sabar ni adalah sifat yang mulia, sifat pada mulia. Sabar dan istiqamah, dua sifat ni sangat, orang kata sangat susah dapat. Kadang orang boleh sabar ni, tapi main ujian lain yang memang kena pada dia punya hati, dia tak sabar lah. Tapi orang yang memang betul Allah punya dia sabar dalam segala hal, dalam segala bahagian, kurniaan paling besar. Kadang-kadang kita boleh tengok orang gini, kenapa gini, hidup dia tenang, kita rosak tenang, tuing tenang. Sebab tu Rasulullah kata, kurniaan, tiada kurniaan yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kesabaran ni salah satunya cara nak dapat, kita praktis. Mai datang bala, ini adalah doa pada Allah ya. Dia datang, dia datang pada Allah ya, kembali. Ingat, ini satu praktis pertama yang kita boleh dapat. Tak macam tu. Sama macam istiqamah. Sifat istiqamah ni kan benda yang kita boleh dapat tu. Ngaji kitab 10 dapat. Tak. Istiqamah ni berani praktis. Hari ni kita rasa berat nak solat, kita cuba lah nak solat. Esok rasa berat lagi, tapi beratnya dah kurang sikit. Sebab kita dah biasa buat. Contoh macam saya kata tadi, tahajud. Hari ni rasa berat, tak perlu cuba dulu. Cuba dulu. Sebab esok rasa berat juga cuba, tapi rasa beratnya dah ringan. Esok lagi berat lagi, tapi dah rasa macam senang nak kawan, senang nak kawan sikit. Lepas 3 hari kalau kau sabar, minggu depan juga senang. Tak payah siap jam, tak payah siap pun, jaga lah tu. Tak rasa sejuk lah. Rasa sejuk tak? Dah biasa lah, sejuk. Dah biasa juga ada orang. Budak macam tu. Dia satu benda yang praktis. Bukan tu dapat. Pernah dalam hadis, setiap orang Islam dikehendaki bersifat pemurah dan tidak digalakkan bersifat meminta-minta. Dia kata tadi meminta-minta. Yes, orang yang satu ni ifah. Tidak digalakkan kita bersifat minta-minta, kecuali hanya perkara yang memang kita betul-betul nak pergi keperluan. Itu tak salah nak minta. Yang salah minta tu, meminta lebih daripada keperluan dunia. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersifat sabar. Kerana apa? Kerana kesabaran adalah sebaik-baik kurniaan daripada Allah.
Ada satu bicara pada sahabat tu, kata ada seorang sahabat, dia kata, "Sa'alihana, mintalah kepada Rasulullah," kata dekat sahabat ini. Qala inni astahi min Allah an as'ala fi baitihi wa ghairihi. Sesungguhnya aku malu untuk meminta daripada Allah di dalam rumah. Waktu ada dua sahabat dalam rumah Allah, sahabat ni kata, "Mintalah apa-apa kan." Sahabat tu berkemampuan kan. Ada kata kat sahabat yang seorang lagi kata, "Mintalah apa-apa kepada aku." Dan dulu sahabat dia kata, "Aku malu nak minta dekat kamu dalam rumah Allah." Sebab Allah ni pemilik segala sesuatu, jadi aku malu nak minta kat kamu dalam rumah Allah. Jadi bila mereka dikeluar daripada masjid, dikeluar daripada masjid, "Al-an fas'alni hadha." Sahabat mampu tu kata kat sahabat ni, "Sekarang ni mintalah apa-apa kepada aku." Sahabat mungkin niat sahabat tu nak sedekah dan sebagainya. Dia cakap kat sahabat seorang. Sahabat ni jawab, "Faqala Rasul," sahabat ni yang dikatakan kepada dia tu nama San. Yang offer nak bagi apa-apa hajat itu adalah Hisham. Faqala Rasul dia kata, "Min hawaiji dunia am min hawaiji akhirah?" Adakah yang nak minta ni daripada hajat dunia ataupun hajat akhirat? Faqala, maka berkata Hisham, dia kata, "Min hawaiji dunia." Daripada hajat dunia. Mintalah kepada aku apa-apa daripada hajat-hajat dunia yang kamu nak. Nak duit ke, nak dinner emas ke, nak dinner perak ke, mintalah kepada aku. Makanan ke, roti ke, sebagainya. Qala, telah berkatalah Salim, "Wallahi ma sa'altu dunya ma yamliku, fa kaifa as'alha man la yamliku." Maksudnya kata apa? Sungguhnya aku tak minta habuan dunia daripada Allah. Sahabat dia kata, aku habuan dunia ni ke Allah pun tak minta. Jadi bagaimana aku nak minta habuan dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia ini? Dia kata kat sahabat tu pula. Maksudnya Salim ni, dia tidak pernah minta ganjaran dunia daripada Allah sekali. Maksudnya nak pakai kereta mewah ke, nak pakai duit mewah ke, apa ke, dia tak pernah minta. Dia hanya minta kepada Allah ganjaran akhirat sahaja. Ya Allah, masukkan aku syurga, ataupun aku bila dosaku dan sebagainya. Jadi kalau Allah pun dia tak minta awak isi dunia, hajat dunia, kenapa pula nak minta kepada sahabat dia yang bukan memiliki dunia? Itu iman para sahabat dan tuan-tuan. Kita susah tuan-tuan, kita ni habuan dunia pun kita minta ke Allah, tak mahu juga ke Allah. Ya Allah, mesti ya Allah. Ya Allah, duit yang banyak Allah minta dunia, bukan dunia. Itu iman kita macam biasalah, tak salah doa macam tu, tak salah tuan. Cuma ni kita digalakkan doa bersifat yang lebih umum. Jadi digalakkan doa yang bersifat lebih umum, doa-doa yang diajarkan Nabi ya. Rabbana zalamna anfusana, contoh Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan, contoh doa-doa yang bersifat umum. Allahumma ahyina bil iman wa afidna bil iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tasab alaina bi su'il khatimah. Itu kita galakkan doa. Doa secara spesifik ni boleh, cumanya tidak digalakkan. Dia tuan-tuan kita sedar, ya Allah aku nak pakai persegi. Boleh tak salah, cuma tidak digalakkan. Doa yang baik tu, ya Allah cukupkanlah aku di dunia, kayakanlah aku agar aku dapat bersedekah lebih banyak. Macam tu juga macam juga. Sebenarnya saat terakhir bacaan ini ya, ajaran. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabal amri mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fa kana lahu khairun lahu wa in asabathu dharra'u sabrun fa kana khairan lahu. Di sini paham sekali bahaya suatu perkara daripada Abi Yahya Suhaib di sini Allah katanya sabda Rasulullah SAW, suatu perkara yang mengagumkan berkenaan dengan hal ehwal seorang yang beriman. Ini orang beriman ialah semua yang berlaku ke atas dirinya adalah hidup belaka. Maksudnya apa? Datang musibah pun dia elok, orang beriman yang sabar. Datang musibah pun dia elok, datang ujian pun dia kekalkan ada penyemang. Ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin, iaitu jika berbagai kesenangan dia bersyukur. Kerana syukur itu lebih baik baginya. Alhamdulillah. Dan jika dia ditimpakan kesusahan,
Ianya bersabar. Dan sabar itu lebih baik baginya. Nabi Ibrahim hidup belaka. Tengok muka dia pun tak ada kesusahan. Susah nak kata dengan benda ni. Lalu dengan lalu ketiga, pengajaran hadis, setiap orang Islam itu dikehendaki bersabar. Kerana sifat sabar itu adalah sifat orang-orang mukmin, sama ada dalam keadaan senang atau susah. Setiap orang hendaklah mensyukuri pemberian Allah, sama ada dalam bentuk kesenangan atau kesusahan. Di sini mudah difahami. Lihat akhir Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma salla an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqala Fatimah radhiyallahu anha wa akbar abda. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit tenat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah menderitanya ayahku. Ini ketika Nabi dalam keadaan wafat. Nabi wafat ketika umur berapa bulan? 63 tahun. Pada bulan tengok, Nabi ni antara salah satu punca kewafatan baginda ada diceritakan dalam Sahih Bukhari. Salah satu punca kewafatan baginda adalah kerana racun yang diberikan oleh Yahudi ketika peristiwa perang Khaybar. Waktu peristiwa perang Khaybar itu berlaku 3 tahun sebelum meninggalnya Nabi. Waktu perang Khaybar kan dia ditawar sebagai Yahudi, Puak Yahudi. Lalu Puak Yahudi ni katanya Zainab binti sedek perempuan Yahudi lah. Dia tanya orang, Nabi suka makan apa? Nabi suka makan bahagian perga daging. Jadi Zainab ni dia, perempuan Yahudi ni, dia lumpuhkan racun-racun dekat bahagian daging, perga daging. Jadi diberi pada baginda Muhammad SAW. Jadi bila Nabi Muhammad SAW makan sikit daging tu, tulang daging tu kata apa kat Nabi? Jangan makan aku, daging tu racun. Tapi Nabi dah makan sikit apa? Lalu Nabi letakkan kembali kepada tulang tu, kepada kepinggan. Lalu ditangkap Zainab. Tangkap Zainab, tanya kenapa kau letak racun kat daging tu? Lalu Zainab jawab kata, aku nak kerja kamu. Kalau betul kamu diutusan Rasulullah, maka kamu tahu dekat daging ni ada racun. Jadi Rasulullah tahu benda. Cumanya 3 tahun selepas itu, ketika nak bawa pada baginda tu, Rasulullah kata kepada Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya racun yang diberi oleh Yahudi yang ketika berlaku 3 tahun yang lalu perang Khaybar sekarang sudah terasa besar. Punca lah, banyak punca lah. Dan hasil Kefakta yang Fatimah berkata, alangkah menderita ayahku. Maksud alangkah menderita ayahku kat sini maksudnya kita hampir pada Sakaratul Maut. Sakaratul Maut ni semua orang akan menderita. Nabi Muhammad SAW pun menderita semuanya. Ketika malaikat mencabut nyawa Nabi itu, mencabut dalam keadaan yang sangat lembut. Tapi sangat lembut pun sangat, Nabi sendiri pun kata sangat kita ni kena mempersiapkan diri lah untuk menghadapi Sakaratul Maut. Cukup sekarang saja. Kita berhenti dahulu di hadis ke yang 20. Dan surat 51. Allah syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك حبيبك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون